Okey, kita start kita punya tajuk hari ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok vektor. Vektor. Okey, saya lukiskan ke depan awak ni adalah rhombus. Rhombus. Okey, saya lukiskan rhombus dengan bucu dia adalah A, B, C, D. Okey, saya nak kaitkan rhombus ni dengan vektor ni sebab apa itu vektor? Vektor, kalau kamu belajar dalam fizik, vektor ada dua benda. Yang pertama, dia mesti ada arah dan mesti ada magnitude. Magnitude tu terpulang magnitude. Magnitude tu jarak boleh, berat boleh, tinggi boleh, kelajuan boleh. Yang tu dipanggil sebagai magnitude dia. Okey, kekuatan dia. Okey. Kemudian dia punya arah pula ke utara, selatan, timur, barat. Iaitu arah dia. Mungkin ada yang ke tenggara ataupun ke timur laut. Atau yang kamu tengok daripada gambar rajah, kamu tahu arah dia ke sana. Okey. Okey, itu adalah dua benda yang kena ada dalam vektor. Yang pertama, magnitude. Kemudian yang kedua ialah arah. Okey, nampak? Okey, so dua benda ni adalah sangat penting. Okey, dan bila kamu dapat soalan vektor, yang pertama adalah menulis dua benda ni. Kalau kamu tak tulis dua benda ni, tak lakarkan dua benda ni ke atas gambar rajah, maka kamu akan dapat kesusahan untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan vektor. Okey, so yang pertama kena ada gambar rajah, kemudian melabel gambar rajah tersebut. Okey, so kita tengok dulu apa itu vektor. Vektor saya sebut tadi dia ada magnitude dan dia juga ada arah. Okey, kita tengok A, B. Okey, kalau saya tulis vektor A, B, maksudnya dia daripada titik A ke titik B. A, B, maksudnya titik A ke titik B. Dia tidak sama dengan B, A. Okey, vektor AB tidak sama dengan BA, tetapi AB sama dengan negatif BA. Okey, kamu tengok, kamu perhatikan A daripada titik A ke titik B. Okey, saya arah dia ke sana. Okey, arah dia daripada A ke B. Okey, dia tak sama dengan BA. Okey, walaupun magnitude dia sama tetapi arahnya berbeza, maka vektor ini adalah vektor yang berbeza. Okey, jadi kalau kita nak bagi dia sama, boleh, tapi kita kena letakkan simbol negatif. Bermaksud dia negatif. Negatif tu maksud arah dia terbalik. Okey, negatif tu maksudnya arah dia terbalik. Okey, AB sama dengan negatif BA. Okey, ada anak panah kat atas ni menunjukkan arahnya daripada A ke B. Okey, so kamu tengok AB sama, ini rhombus saya lukis yang ni rhombus. Okey, maka kalau kamu tahu AB dan juga BC ni adalah selari, maka AB sama dengan DC. Okey, AB sama dengan DC sebab dia adalah selari. Okey, kalau saya bagi satu titik kat tengah-tengah ni, ini adalah E, yang saya bagi nisbah dia, ini nisbah 1, nisbah 2, 1 nisbah 1, 1 nisbah 1, maka DE sama dengan 1/2 DC. Juga boleh ditulis DE sama dengan 1/2 AB. Sebab apa? Sebab DC sama dengan AB. Maka saya bagi nisbah dia 1 nisbah 1, jadi DC ni DE ni 1 daripada 2 DC. Okey, setengah daripada DC tadi. Okey, jelas kan? Okey, so iaitu yang pertama tentang vektor. Okey, kita tengok ni huruf besar ni semua saya tulis dengan huruf besar. Kenapa huruf besar? Okey, sebab huruf besar ni mewakili bucu lah dalam vektor. Okey, vektor juga ditulis, boleh ditulis kalau dia bagi AB sama dengan, kalau contoh soalan bagi AB sama dengan A, dia ada simbol tilde ni kan. Tilde, simbol tilde, simbol ombak ni. Okey, simbol ombak ni dipanggil simbol tilde. Okey, ini maksudnya vektor A. Vektor A ni adalah A ke B. Okey, saya bagi satu lagi vektor iaitu AB. Saya bagi AB sama dengan B. Okey, maka kat sini A ke B sama dengan B. Okey, satu lagi benda yang sama. Okey, vektor kan saya beritahu ini rhombus, jadi panjang AB sama dengan panjang BC, maka BC juga sama dengan B. Okey, BC juga sama dengan B. Ada simbol tilde di bawah bermaksud itu adalah vektor. Okey, kalau tak ada simbol tilde tu maksudnya kadang-kadang dia adalah perkali. Perkali tu
kali lah. Okay. So kalau dalam vektor juga, benda asas yang kamu kena tahu adalah petua segitiga. Dalam satu-satu vektor, kamu boleh lukis satu garisan lurus yang lain yang menyambungkan yang dipanggil sebagai jarak terpendek. Okey, contoh okey, BA tambah AD. Okey, BA tambah AD sama dengan apa? Okey, tengok ni BA. Ini BA, B ke A. Okey, B ke A. Okey, tambah dengan A ke D. Okey. BA tambah AB, jadi dia punya jalan terpendek ialah B ke D. Okey, so sama dengan apa? Sama dengan BD. Okey. Ada satu lagi cara lain. Ini jalan yang pertama, BA tambah AD. Ada satu lagi jalan yang boleh dilalui, iaitu jalan lain. Okey, jalan lain BC tambah CD. Okey. So dia juga sama dengan BC tambah CD. Okey. So kamu nampak nampak benda tu. So BD sama dengan BA tambah AD. BA tambah AD juga sama dengan BC tambah CD. Kamu boleh buat pelbagai cara, pelbagai arah, pelbagai laluan, janji tiba di tempat yang kamu nak tuju. Okey, janji tiba kat tempat yang kamu nak tuju. Tak kira lah macam mana kamu ikut pun, jalan yang kamu lalu pun, janji kamu tiba kat tempat yang kamu tuju. Okey, dan ini dipanggil vektor yang paling pendek lah, vektor pendek. Okey, BB. Okey, kalau kita tukar kepada simbol A dengan B yang bentuk tilde ni, okey, jadi BA adalah AB negatif AB. AB sama dengan A kan? AB sama dengan A. Maka kalau BA sama dengan negatif A tambah dengan AD diberi sini AD ialah P, maka tambah dengan B sama dengan B. Okey, ini adalah asas kepada vektor. So BD sama dengan A tambah B. Okey, so kamu nampak negatif A tambah B. Boleh juga tulis B tolak A. Okey. So itu yang pertama tentang vektor. Okey. Okey, vektor negatif yang tadi sebut vektor negatif. Okey, kemudian kita ada vektor sifar. Apakah itu vektor sifar? Vektor sifar adalah dia tak bergerak, okey, kosong. Maksudnya vektor sifar dia pergi, dia balik. So A kepada A pergi ke A. Maksudnya dia pergi ke B, sama dengan apa? Sama dengan AB tambah BA. Okey. Okey, AB sama dengan apa? AB sama dengan A tambah dengan BA ialah negatif A. Okey, kita tahu kat sini tadi kan, AB sama dengan A. Jadi kalau BA sama dengan negatif A. Jadi A tolak A, jadi dapat kosong. Ini dipanggil sebagai vektor sifar. Dia tidak bergerak, dia pergi betul-betul balik. Macam tu. Okey, so ingat dia tak sama dengan jarak dia tambah AB, jarak AB tambah jarak BA, tapi kalau vektor dia adalah sesaran, kan, sesaran. Satu dia akan ambil titik jarak yang paling dekat. Okey, jarak yang paling dekat, yang terdekat. Dia macam sesaran kalau kamu belajar dekat dalam fizik. Okey, seterusnya apa lagi? Ini tambah hasil tambah. Okey, kalau saya letak yang ni tadi, okey, DE. Apakah itu DE? Okey, tengok ni contoh lain. Saya padam belah sini. Saya tulis kat sini. Saya padam nanti kamu tak nampak pula. Okey. Kita tengok bawah ni pula. Okey, kalau DE, apakah itu DE? DE sama dengan apa tadi? DE sama dengan 1/2 DC. DE sama dengan 1/2 DC. DE sama dengan 1/2 DC. Okey, so kita tahu DE sama dengan 1/2 DC, dah bagi kat sini. Okey, maka kita boleh tukar dalam bentuk AB tadi, iaitu 1/2 DC. DC ialah sama dengan AB. Jadi sama dengan AB, 1/2 AB. Maka 1/2 AB sama dengan A.
So 1/2 A. So kita dapat tahu macam tu je lah. Okey, kalau kamu nak guna kaedah lain pun boleh, DA tambah AB tambah BC tambah DCE. So sama juga dengan setengah A tu nanti. Okey. Okey, saya nak salin dulu yang ni. Yang pertama, okey, saya nak padam. Aku dah penuh. Okey, salin dulu. Okey, dah siap salin? Dah siap salin, sini padam. Dah siap padam. Oh. Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua ialah vektor di atas satah cartesan. Atas satah cartesan. Atas satah cartesan plane. Okey, vektor di atas satah cartesan ialah vektor di atas satah XY ni dekat apa? Dekat ada apa nama panggil graf, atas graf. Okey, atas graf. Vektor di atas satah cartesan, okey. X ni, pergerakan pada X ni dipanggil sebagai pergerakan I. Dia dah tetap lah. Okey, pergerakan dekat Y ni, pergerakan dekat Y, ini dekat X ni, X. Okey, pergerakan dekat Y pula, dekat Y pula diganti dengan huruf J. Okey, bila ada IJ ni maksudnya dia ada di atas satah cartesan. Okey, di atas satah cartesan. Contoh daripada titik saya ambil warna merah. Okey, ni jarak sini 1, ini 2. Okey, jadi dekat sini sini titik A, sini titik B. Okey, ini baik saya bagi koordinat sini 1, ni 2, ini 3. Okey, kamu tengok apakah vektor AB? Okey, vektor AB. Vektor A ke B, dia ada pergerakan pada X sahaja. Dia tak ada pergerakan pada Y. Dia macam translasi. So kamu boleh kata dia hanya ada pergerakan pada X. Kalau translasi kamu tulis macam ni kan. X dia berapa bergerak? 2 ke kanan. Jadi positif 2. Okey, berapa pergerakan Y dia? Tak ada, kosong. Jadi dia sama dengan 2I tambah kosong J. Atau boleh juga ditulis sama dengan 2I je lah. Sebab kosong J tak ada apa-apa makna. So 2I. Ini dipanggil di atas satah cartesan, pergerakan pada X diganti dengan I. Pergerakan pada Y diganti dengan J. Okey, cuba tengok yang ni pula. So kita pakai warna biru. Okey, yang ni pula. Okey. Ini C, ini D. Okey, apakah ini tadi AB Okey, CD. Apakah vektor CD? Vektor CD tiada pergerakan pada X. Okey, tak bergerak X kiri kanan tak bergerak. Dia ada pergerakan pada Y iaitu 1. Jadi kosong I tambah 1J juga sama dengan J. Okey, J. So 1J, satu tu kita tak boleh lah. So 1J. Okey, so ini adalah pergerakan pada J sahaja. Okey, bagaimana pula dengan yang macam ni? Jadi, okey, kau nampak? Ini K, ini L. Okey,
Bagaimana dengan KL? Okay, so KL sama dengan 1 pergerakan pada I pada X, kemudian pergerakan pada J dia ialah 3 ke atas, so 3 positif. So sama dengan 1 I tambah dengan 3J, so 3J. Okay, I tambah 3J. Dua-dua boleh digunakan. Okay, ini dipanggil nama dia betul. Okey, yang ni di vektor IJ lah. Ni vektor IJ. Vektor IJ hanya berlaku di atas satah certesan. Okey, vektor IJ hanya berlaku di atas satah certesan. Okey, boleh tak kalau kita nak tambahkan daripada AB tambah CD? Boleh, tak ada masalah. So kalau saya tulis AB tambah CD sama dengan apa? So kamu tambah je lah, AB ialah 2I tambah dengan CD ialah J. So J. So jawapan ni lah, tak boleh permudah dah. 2I campur J. So mana pergerakan dia? So kalau tanya pergerakan, kamu tengok ni AB tambah dengan J tadi yang ni. So kamu ambil ni, kamu letak kat sini. So dia bergerak 1 ke atas. Jadi manakah vektor dia? Vektor dia yang ni. Saya tulis warna hitam. Okey, vektor dia ni AB tambah CD ini ke sini. CD ini sama dengan ni. Jadi ini dengan ni adalah vektor yang sama. Okey, so ini adalah vektor, ini adalah sama dengan vektor. Ini adalah vektor AB campur CD. Ya, ini vektor AB campur CD. Boleh letak kat mana? Dekat mana-mana pun kamu nak letak. Janji dia sedari dan panjang dia sama. Okey. Contoh lagi satu. Okey, boleh tak KL tambah dengan CD? Boleh, tak ada masalah. So KL tambah CD. So sama dengan apa? KL, mana KL? KL tadi yang ni I tambah 3J. Saya pakai vektor bentuk yang ni 1, 3 tambah dengan CD ialah 01. Jadi sama dengan 1 tambah 0, 1, 3 tambah 1 sama dengan 4. Okay. So ini adalah vektor KL tambah CD. Boleh juga ditulis dalam bentuk 1I tambah 4J. Okey. Okey. Dah. Okey, dah saya nak padam juga. Padam ni. Okey. AB tadi sama dengan AB tadi sama dengan 2I, CD tadi sama dengan J. Okey. So satu lagi, dalam satah certesan, dalam vektor di atas satah certesan kita ada magnitude. Kalau saya tanya apakah itu magnitude AB? Okey, kalau ada garis dua ni, garis simbol modulus ni bermaksud magnitude. Okey. Magnitude, dia tanya magnitude. Apakah vektor magnitude? Apakah vektor magnitude bagi AB? Vektor magnitude ni maksudnya dia punya jarak dia yang sebenar. Okey, so AB sama dengan vektor magnitude, rumus dia magnitude sama dengan rumus dia punca kuasa 2 jarak. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 punca kuasa 2. Okey, so itu adalah rumus bagi vektor magnitude. Okey, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, X tu apa? X tu nilai X dia lah, nilai X perkali dia, XI. So X tu adalah 2. So sama dengan punca kuasa 2 tambah Y dia berapa? Y dia kosong. Jadi kosong kuasa 2. So sama dengan 2 kuasa 2, 4. Punca kuasa balik dapat dah. Sama dengan 2. Okey, jadi untuk AB. Sorry.
Okey, kalau saya tanya apakah magnitude bagi KL tambah CD? KL tambah CD. Okey, KL tambah CD. Ada gambar, ada garis? Ada garis? Modulus ni bermaksud dia tanya tentang magnitude. So sama dengan apa? KL tambah CD tadi kita tahu yang ni. So apa rumus dia punca kuasa 2 I yang ini ada 1 kuasa 2 tambah CD 4. So 4 kuasa 2. So sama dengan berapa? So punca kuasa 4 kuasa 2 sama dengan 16 campur 1 dapat 17. So punca kuasa 17. Ini adalah jawapan bagi magnitude bagi KL tambah CD. Okey. Okey, jelas kan? Okey, ini magnitude. Kalau satu lagi, lagi satu ialah ada vektor unit. Kalau contoh AB macam tu. Dia pakai topi ni, topi cap. Dia panggil AB cap. Okey. So AB cap ni, ni sama dengan apa? Sama dengan vektor unit. Vektor unit. Okey. Ada cap tu, itu adalah vektor unit. Vektor unit. Vektor unit. Vektor unit rumus dia, okey, saya tunjuk rumus dia dulu. Rumus bagi vektor unit. Vektor unit punya rumus xi tambah yj per magnitude dia. Magnitude dia lah magnitude. Kalau rumus yang sebenar dia tulis x kuasa 2 tambah y kuasa 2 punca kuasa 2. Okey. So ini adalah vektor unit, ini rumus dia. Okey, jadi kita masukkan dalam rumus dia AB. Untuk AB tadi kita dah ada dalam magnitude dia yang ni sama dengan 2. Jadi vektor dia mana? Vektor dia yang tadi AB yang ni 2i. So jawapan dia sama dengan 2i per 2. So sama dengan berapa? 1. Apakah sama dengan i? Okey, so ini adalah vektor magnitude bagi AB. Vektor unit bagi AB. Okey. Okey, vektor magnitude bagi AB sama dengan I. Apa itu vektor magnitude? Dalam satu unit berapa jauh dia bergerak. Yang tu dia punya maksud. Vektor unit maksud dia berapa pergerakan dalam satu unit. Berapa jauh dia boleh bergerak dalam satu unit I dan satu unit J. Okey, penisbahan dia dah. Okey, so contoh lain kita beri ni KL. Okey, tambah CD. Okey, apakah vektor magnitude dia? Vektor unit dia. Ada cap kan? Ada cap. Pakai cap. Apa vektor unit dia? So vektor unit dia sama dengan okey. KL tambah CD ni sama dengan apa? KD lah. KL tambah CD. So KD. Tapi kita tengok ni KL tambah CD. So KL tambah CD sama dengan vektor KL tambah CD kita tahu yang ni. Yang ni I tambah 4J. So I tambah 4J ni xi tambah yi ni. So ayj I tambah 4J per dengan vektor magnitude dia. So vektor magnitude dia tadi kita dah kira vektor magnitude dia ialah punca kuasa 17. So punca kuasa 17. So inilah jawapan kepada vektor unit bagi KL tambah CD. Ini vektor unit. Ingat, so ini vektor unit dimasukkan dengan vektor unit. Okey, dan salin. Okey, sekejap lagi saya nak tunjuk pada contoh soalan. Salin dulu. Dah siap salin? Kalau tak siap salin bagi tahu kalau saya yang dekat bawah tu tak nampak bawah mana? Kat sini. Nampak? Beritahu tak nampak bagi tahu sebabnya saya akan padam ni. Lagi lepas padam tak ada dah, tak tengok balik. Okey, dan dah saya nak padam. Dah belum?
Ui, dah belum. Tak nampak yang rumus vektor unit. Rumus vektor unit. Tu xi tambah yj warna hitam. Ini. Xi tambah yj per x kuasa 2 tambah y kuasa 2 punci kuasa. Yang ni Dah? Belum? Dah belum? Dah? Semua dah? Semua dah, saya nak padam. Padam Padam? Betul? Okey, tak ada satu jawab Okey, tanya tau kalau tak dapat tanya. Nanti saya tunjuk soalan, bila kita tengok soalan nanti kamu akan nampak dia lebih mudah lah sebenarnya. Nampak baju teori ni memang macam tu. Okay, so tajuk ni dah habis dah. Semua sekali dah habis dah. So, tajuk vektor ni pendek je. Dan saya kata tadi dia tak guna kamu punya kalkulator banyak sangat pun. Hasil tambah tolak, darat bagi tu je. Okey, kita tengok pada satu contoh soalan. Saya salinkan soalan ni kat depan dulu. Okey. So kamu salin jugalah soalan yang sama Okey, saya bagi satu soalan. Okey, ini yang dibagi dalam soalan. Okey, kemudian ayat dia dalam darjah EB adalah selari dengan DC. Okey, dia beritahu AB adalah selari dengan DC. Kemudian B yang pertama, ini ayat yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua dia kata B membahagi, minta maaf yang buku ni bahasa Inggeris, membahagi AC dengan nisbah 4:1. Okey, cari dalam dia bagi nombor 3 dengan nombor 4. Nombor 3 ni yang dia bagi AE sama dengan P dan AE sama dengan P. Kemudian dia bagi lagi satu AB sama dengan Q. Okey, AB sama dengan Q. Okey, soalan suruh cari dalam term P dan Q untuk vektor EB. Dia tanya, apakah EB? Dalam nombor 1 dia. EB, apakah EB? Jadi benda yang pertama yang kamu kena buat ialah kamu kena transfer daripada maklumat ni ke dalam gambar rajah dia. Okey. So yang pertama maklumat dia ialah EB selari dengan DC. Maksudnya kamu tahu EB selari dengan DC. Okey? Jelas. Okey, jelas EB selari dengan DC yang pertama. Kemudian B membahagi AC dengan nisbah 4:1. B bahagi AC dengan nisbah ini AB sama dengan 4, BC sama dengan 1. So kamu kena tahu yang tu.
kena betul kamu punya pemindahan maklumat daripada ayat ke soalan. Okey, kemudian dia bagi tahu AE sama dengan P. AE sama dengan P. Ni sama dengan P. Okey, P. Kemudian satu lagi AB sama dengan Q. AB sama dengan Q. AB sama dengan Q. So arah kena ada juga. Jangan lupa kena ada arah. So ingat AB saja, dia tak sampai C. Okey, so AB sama dengan Q. Kemudian AE sama dengan P. So dia minta E ke B. So jelas dekat situ. So E ke B sama dengan EA, okay, EA tambah AB. Okay, so EA ni P ke sini kan, P daripada AE. Jadi kalau ke E ke A, so negatif P. Macam tu. Tambah AB. AB sama dengan tadi kita tahu AB sama dengan Q. So Q. Empat ni apa? Empat ni penisbahan dia. Jangan kamu tersilap lah. Okey. Itu sahaja. Okey, itu selesai untuk soalan satu. Biasa ni soalan kertas satu. So soalan satu markah saja ni. Ni satu markah je. Okey, so senang. Jadi yang tu kemudian dia tanya. Boleh? Ada nak tanya? Saya nak tanya. Tanya. Kalau yang Q tu kena buat curly tak kat bawah tu? Okey, kena buat. Tapi kalau kamu terlupa pun tak ada masalah, dia tak ada tolak markah. Kalau letak TD ni maksudnya kita tahu, oh itu yang tahu. Okey, tapi kalau kamu tak letak, tu tak ada masalah, dia tak ada tolak markah. Okey? Yes, Ada lagi nak tanya? Okey, so soalan 2. Soalan tanya, nyatakan vektor DC. DC. Dia ni unik sikit soalan ni. Macam mana nak cari DC ni? Okey. Okey. So DC, macam mana nak cari DC? Maka kamu kena fikirlah elok. So DC, ni unik soalan dia, DC. So kamu tahu ini 4 nisbah 1. Okey. Dalam satu segitiga ni segitiga pembesaran. Ni panjang dia A ke D ni, dia satu garis lurus. Maka kamu tahu AB sama dengan okey, tengok kita tahu ini nisbah kan. Nisbah ni tadi, 4 nisbah 1. Jadi AB nisbah, saya tukar dalam bentuk pecahan AB nisbah BC sama dengan AB tadi 4 nisbah 1. Okey, daripada bentuk ini saya tukar kepada bentuk pecahan. Jadi saya pindahkan balik, jadi AB dan 1 kerana BC sama dengan 4 BC. Okey, betul kan? Okey, BC. Okey, jelas kan? Jadi dekat sini, bila kamu tahu panjang AB sama dengan 4, panjang ini sama dengan BC, jadi kamu juga tahu AB sama dengan berapa AC. Kamu juga tahu AB sama dengan berapa AC. Berapa? So jawapan dia, ini 4, ini 1, jadi 4 nisbah 1, jadi 4 nisbah 5. 4 nisbah 5. Jadi kalau bentuk nisbah AB nisbah dengan AC sama dengan AB nisbah AC sama dengan AB, kita tahu AB sama dengan 4. Jadi AC sama dengan berapa? A ke C sama dengan 5. So 5 nisbah. Okey, yang ni bentuk nisbah. Okey, saya tukar kepada bentuk pecahan. Bentuk nisbah saya tukar kepada bentuk pecahan. Ini lebih mudah untuk kamu pindah-pindah. Jadi kamu pindah AC, jadi kamu tahu AB sama dengan 4/5 AC. Okey? Okey, dalam satu segitiga, kalau pembesaran, maka nisbah pembesaran tu, kalau AB dengan AC, ni dengan ni, sama dengan yang asal
BE ke CD. Sama lah. AB nisbah BE sama dengan AC nisbah CD. Sebab dia pembesaran. Jadi nisbah pembesaran tu mesti sama. Okay. So nisbah pembesaran dia mesti sama. Jadi kamu tahu dah nisbah dia adalah sama. Jadi dekat sini ini AB dengan AC. Maka kalau kita kaitkan kat sini EB dengan DC. Jadi EB daripada sini saya akan tukar. Jadi EB sama dengan AB pendek, EB yang pendek. Jadi DC yang panjang, AC yang panjang. AC yang panjang, jadi DC juga yang panjang. So sama dengan 4/5 DC. Nisbah. Okay, so kita pindah soalan nak DC. Jadi DC yang dia nak. Jadi kita pindah balik. DC pindahkan 5, pindahkan 4. Jadi 5/4 EB. Okay, so DC sama dengan, pindahkan, balikkan 5/4 EB sama dengan yang ni atas ni tadi kan. So negatif P tambah Q. Okay, so jawapan sama dengan negatif 5/4 P tambah 5/4 Q. Siap, ada soalan? So ingat kamu kena kaitkan ilmu-ilmu yang kamu belajar dulu dalam segitiga, dalam luas segitiga, dalam semua benda tentang segitiga. Kamu terkaitkan dalam dalam vektor. Tak kira lah, dia macam-macam sebab soalan-soalan sekarang pun dia tidak satu tajuk, satu soalan. Tak, dia campur kadang-kadang 3-4 tajuk, satu soalan. Okay, 2 tajuk, satu soalan. Okay, satu soalan, dia ada juga satu tajuk, satu soalan. Tapi sekarang ni sebab dia jenis dia nak hot question, K-bite question. Jadi dia akan campur lah, dia akan merentas dia punya bab. Tak semestinya bab satu bab sahaja. Okey, dah? Okey, kalau dah, kita nak pergi kepada soalan yang kedua. Contoh soalan satu lagi. Dah? Siapa dah? Dah? Ada soalan? Sekejap, kita nampak. Okey, siapa dah? Okey, satu lagi soalan. Soalan ni ringkas saja, vektor PQ, dia bagi PQ. PQ sama dengan 3/I tolak 9/4J. 9/4J. Okey, kemudian dia bagi lagi satu RS sama dengan 2M tolak 6I tambah 1 tolak MJ. Okey, soalan dia bagi apakah nilai yang ni dia bagi tadi satu, PQ adalah selari dengan RS. Ni tak simbol selari. Ni simbol selari
Baris 2 ni simbol selari. Okey, dia beritahu PQ selari dengan RS. Okey, so apa yang kamu dapat? Bila dapat selari, maka kamu letak satu per kali. Okey, so saya tulis kat sini PQ, bila kata selari, PQ selari dengan RS. Jadi saya akan tukar sama dengan KRS. Saya letak K. Okey, yang pastikan tak ada K dah kat sini. Kalau ada K kat dalam ni, letak lambda ataupun letak apa-apa benda yang selain daripada yang ada dalam ni. Kat sini tak ada K, jadi saya letak K. Okey, jadi PQ sama dengan KRS. Kenapa ada K? K ni ialah per kali. Apa nisbah dia? Inilah nisbah dia. Okey, soalan dia minta apakah nilai M diberi yang ni selari. Bila ingat bila soalan vektor dia kata selari ataupun dia kata segaris dengan selari tu sama lah. Ni segaris, satu garis. Ni. Dia ada nisbahnya lah, satu garis A, B, C. Kalau selari, macam ni, dia ada dua garis. Dua garis tapi dia punya kecerunan dia sama, arah dia sama. Jadi bila arah dia sama, ini MN. Okay. Ini A, C selari dengan MN. Maksud macam tu. Okay, so ini soalan dia bagi PQ selari dengan RS. So saya akan meletak K. K tu adalah nisbah. Berapa nisbah ini dengan ni? Apa nisbah ini dengan ni? Itulah dia tanya. Okay, so jawapan dia, okay, masukkan PQ. Okay, PQ ialah 3I, 3/2I tambah, tolak 9/4J. Itu PQ. Okay, kemudian KRS. K berkali darab dengan RS. RS ialah 2M tolak 6 I. Baru nak sampai ya. Apalah. Okey, tambah 1 tolak M J. Okay. So saya kembangkan 3/2I tak tolak 9/4J sama dengan K 2M tolak 6 I tambah K darab dengan ni, K darab dengan K 1 tolak M J. Okay, so ini yang penting tilde ni tadi. Tilde ni pentingnya dia boleh bezakan mana satu tu kali, mana satu vektor. Ni I dengan J ni vektor. I dengan J tu ada vektor. Okay, so apa yang kamu nak buat sekarang ni, kamu nak cari perkali dia, K. Tapi soalan dia minta M kan. So kamu kena compare, bandingkan. So bandingkan, siapa yang ada I, saya letakkan I, ni I, yang ada I, dia punya perkali dia kat depan 3/2. Okay, I kat sini, ini I. So perkali dia adalah K dengan ini. Okay, jadi kamu boleh bandingkan. So 3/2 sama dengan K darab dengan 2M tolak 6. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, J dengan J. Mana printer saya hilang. Hilang. Okey, yang J dengan J J. Ni J dengan J. Jangan lupa negatif dia ambil juga. Okey, yang kedua, semak yang kedua yang kamu ada negatif 9/4 J. Ini J kita tak boleh, kita nak bandingkan saja sama dengan K positif K. So K saja tulis 1 tolak M. Okey, so pindahkan, saya jadikan sebaris dulu supaya saya tak ada pecahan tu. Negatif 9 sama dengan 4K 1 tolak M. Yang ni pula 3 sama dengan 2K darab dengan 2M tolak dengan 6. Okey, so saya kembangkan supaya tak ada kurungan. Negatif 9 sama dengan 4K tolak dengan 4KM. Gitu ya. Okey, yang ni pula 3 sama dengan 4km 4km tolak dengan 6 kali 2
12K. Okey. So bila kamu ada dua persamaan, ada dua unknown, KM. Betul? K dengan M. So ada dua persamaan, dua unknown, maka buat apa? Persamaan serentak untuk menyelesaikannya. Okey, jadi nak selesaikan persamaan serentak. Okey, so saya pilih kaedah, boleh pilih mana-mana kaedah kamu nak. Negatif 9 saya tulis kat bawah. Negatif 9 sama dengan 4K tolak dengan 4KM. Okey, so saya pindah. Yang ni saya ambil di sini, saya sini, tak kat sini. Okey, so yang ni persamaan 1, yang ni persamaan 2. Okey, so kalau nak buat kaedah penghapusan boleh, kaedah penggantian boleh. Tapi saya pilih kaedah penghapusan sebab saya tengok ini ada 4KM, ini pun ada 4KM. Okey, jadi saya akan hapuskan KM terus. Okey, so saya letak susun semula. Yang nombor 2 ni saya susun semula. Negatif 9 sama dengan negatif 4KM tambah 4K. Okey, operasi dia yang ni jadi persamaan yang ketiga. Okey, operasi dia saya akan tolakkan 1 tolak 2. 1 tolak 2. Betul? 1 tolak 2. Tak boleh tolak, tambah. 1 tambah 2. 1 tambah 2. So bila 1 tambah 2 ni 1, ini tambah dengan 2. 4 tolak dengan 4 tambah negatif 4KM, jadi akan masuk kan. So tambahkan. So 1 tambah 2, so 3 tambah dengan negatif 9 dapat negatif 6. Okey, sama dengan 4KM tambah negatif 4KM, masuk habis. Okey, negatif 12K tambah dengan 4K, kamu akan dapat ya, 8 negatif 12, negatif 8K. Okey, so kamu akan dapat nilai K sama dengan 6/8, iaitu 6/8 sama dengan 3/4. Okey, so K sama dengan 3/4. Automatik kamu dah dapat K. Okey, tapi ingat soalan minta M. So kamu tak dapat lagi. Kamu dapat K. So M sama dengan apa? So masukkanlah balik. So masukkan balik. Saya ambil K sama dengan 3/4 ke dalam, masukkan K sama dengan 3/4 ke dalam persamaan nombor 1. Okey, so 3 sama dengan 4 K ialah 3/4 M tolak 12 darab dengan 3/4 KM. So sama dengan, masukkan. So 3 sama dengan 3M tolak dengan 5 masuk 1, 5 masuk 3, 3 darab 3, 9. 3 darab 3, 9. So 9 bawa ke sana, jadi 9. 12/3 sama dengan M, jadi M sama dengan 4. Selesai. So dapatlah jawapan dia, M sama dengan 4. Okey, so menjawab soalan. Okey, so ingat bila dia kata selari ataupun segaris, selari atau segaris, maka inilah kaedahnya. Kaedah apa? Kaedah perbandingan. Okey, Salim. Okey, ada nak tanya? Okey, soalan seterusnya, soalan 2, ini satu. Soalan satu dia tanya tadi apakah nilai M. So soalan 2 dia tanya nisbah. Apa nisbahnya? Apa nisbah dia? Okey, so nisbah dia adalah dekat sini. So kamu ambil balik PQ sama dengan K. Tadi kita tahu K sama dengan 3/4. PQ sama dengan 3/4 RS. Okey, kalau kita nak tukar kepada bentuk nisbah, so kita pindahkan RS di sini. Jadi PQ per dengan RS sama dengan 3/4. Betul kan? RS pindah, so jadi bahagi kan. So
PQ nisbah RS sama dengan 3 nisbah 4. Okey. Okey, selesai. Ada soalan nak tanya? Ada nak tanya? Ada yang tak nampak ataupun yang mana-mana? Okey. Kalau okey, setakat itu dulu saya akan bagi soalan kepada kamu dalam Telegram untuk kamu cuba selesaikan ataupun mana-mana soalan yang kamu tak boleh nak selesaikan tajuk vektor, nanti kamu akan tanya saya dekat Telegram. Nanti saya akan cuba terangkanlah lepas tu. Okey. Ini contoh dua soalan yang saya bagi kan, contoh dua soalan tadi. Okey. Ada nak tanya tak? Tak ada. Kalau tak ada, kita nak end kelas kita hari ni.